A'udzubillah. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa niyatan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan yang mendengar kata-kata yang baik kemudian beramal dengannya sebaik-baiknya. Allahumma amin. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada hari Jumaat yang terakhir dalam bulan Sya'ban, sebelum kita memasuki bulan Ramadan dalam masa beberapa hari lagi, insya-Allah, moga-moga Allah izinkan kita menjadi warga Ramadan, insya-Allah. Dan juga kita memasuki episod terakhir, kepada bab yang terakhir, kepada kitab yang telah saya mulakan pembacaannya bersama dengan tuan-tuan semenjak 5 tahun lebih, dekat 6 tahun yang lalu. Saya pun kira-kira balik ni, bila saya mula mengajar ni. Seingat saya lah awal 2018 atau hujung 2017. Dan terus terang saya cakap, hanya di sini pernah saya habiskan kitab ni. Kalau habis malam ni, maka di sinilah pertama kali dalam hidup saya, satu-satunya tempat saya mengaji dan mengajar kitab ini, daripada muka surat yang pertama sampai lah muka surat yang terakhir. Dan saya yakin ini bukanlah atas sebab atau kemampuan diri saya, tetapi ini ialah kehendak Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kita yang terpilih di sini mengenang dan mempelajari Nabi, tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya hanyalah pemudah cara dan pengantara sahaja kepada apa yang Allah nak disampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ini. Jadi mungkin malam ini kalau tak habis, saya minta izin habiskan jugalah kan, pasal nanti bulan puasa pun dah stop, nak sambung balik lepas puasa tu tak sedap, lupa dah. Jadi moga-moga keberkatan, insya-Allah, pada malam ini kita sama-sama tamatkanlah ya, kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ya, bersama tuan-tuan yang setia. Saya ingat-ingat balik pun ada wajah-wajah yang pun saya rasa dah tak sempat menghabiskan kitab ni ya. Ramai yang telah pergi dan ramai juga yang masih setia. Moga-moga segala yang kita lalui sepanjang kita mengaji kitab ini Allah terima, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, episod terakhir ini ialah menyambung apa yang berlaku ataupun detik-detik terakhir kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kepada minit dan saat yang terakhir pun memberi pelajaran lagi kepada kita. Jadi dari satu sudut kita membaca kisah kewafatan Nabi ini dalam keadaan kita takjub bagaimana seorang Nabi dan seorang pemimpin meninggalkan dunia dalam keadaan begitu. Dan di sudut yang lain pula, kita bila membaca ini, kita memikirkan kita ini pula sejauh mana dekat atau jauhnya kita nanti, penghujung kita itu
dengan bagaimana Nabi SAW melalui penghujung hidupnya. Jadi moga-moga mungkin inilah asbab-asbab Allah SWT mengizinkan khatimah kita, penghujung dan penutup hidup kita di sini, hidup dunia, hidup kita ni masih berjalan, masuk ke alam lain, bersambung alam lain, roh kita berjalan, tetapi persembahan terakhir kita, penutupan yang terakhir, moga-moga dapatlah walaupun secebis bagaimana penutup Nabi SAW pun, moga-moga Allah kurniakan. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, pada minggu yang lalu saya dah cerita bagaimana Nabi SAW telah jatuh sakit dengan sangat teruk, sehingga Rasulullah terpaksa tidak lagi mengimamkan solat. Dan tak pernah berlaku di Madinah, bila Nabi ada imam lain. Inilah kali pertama dalam sejarah di Madinah, apabila Rasulullah sudah tidak larat lagi, Rasulullah meminta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menggantikan baginda sebagai imam. Ini berlaku pada hari apa tuan-tuan? Hari Khamis. Hari Khamis. Jadi kita tahu Nabi SAW nanti kita akan baca meninggal ataupun wafat pada hari yang sama Nabi dilahirkan, iaitu hari Isnin. Jadi hari Khamis ini ialah hari terakhir Nabi SAW menjadi imam, mengimamkan, mengetuai semua sahabat dalam solat pada waktu maghrib. Surah terakhir yang Nabi baca ialah surah Wal Mursalati Urfa, surah Al-Mursalat. Masuk waktu Isyak, Nabi dah minta Sayyidina Abu Bakar ganti, dan kita telah pun baca bagaimana Sayyidatina Aisyah minta banyak kali kalau boleh janganlah diganti oleh Abu Bakar. Sebab siapa-siapa pun yang menggantikan Nabi jadi imam dalam keadaan Nabi masih ada, pasti akan mengundang spekulasi di kalangan orang-orang Madinah. Orang akan mengeji orang ni, kenapa engkau sampai hati engkau menggantikan Nabi sedang Nabi masih ada. Ini tidak pernah berlaku di Madinah. Tapi Nabi SAW insist berkali-kali. Nabi pingsan bangun tanya lagi, Abu Bakar mana? Nabi pingsan bangun tanya lagi. Di dalam setengah riwayat kata 7 kali Nabi minta, barulah akhirnya Abu Bakar pergi menjadi imam, mengimamkan solat. Maknanya malam tu solat Isyak lewat lah, pukul 10 agaknya, nak menunggu Nabi SAW. Jadi semenjak daripada hari Khamis, Nabi SAW jatuh gering lah, jatuh sakit teruk, dan Nabi SAW berehat di bilik ataupun di rumah Sayyidatina Aisyah. Pada hari Sabtu, hari Jumaat berlalu, bermakna hari Jumaat tu satu hari penuh Nabi pun tak keluar semayang juga, Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Pada hari Sabtu, ataupun setengah riwayat kata pada hari Ahad, tapi mungkinlah saya rasa pada hari Sabtu ni, pada waktu solat Zuhur, Nabi SAW rasa ada lega sikit. Dah teruk tu, tiba-tiba tengah hari tu rasa gagah sikit. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar sedang mengimamkan orang Islam solat Zuhur. Jadi baru je nak mula solat Zuhur, Sayyidina Abu Bakar perasan Nabi SAW diiringi oleh 2 orang sahabat lain yang memikulnya, pimpin ataupun papah Nabi SAW pergi ke depan para sahabat, dan Sayyidina Abu Bakar segera masuk ke belakang. Maknanya Nabi SAW ada, mesti Nabi yang jadi imam. Tapi kemudian Rasulullah SAW memberi arahan, ijlasani ila jambih. Diberitahu kepada 2 orang sahabat, Nabi beritahu kepada 2 orang sahabat ni, dudukkan aku di sebelah Abu Bakar. Abu Bakar, stay where you are, kekal duduk di depan, dudukkan aku di sebelah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun duduk di sebelah kiri Nabi. Nabi SAW duduk di sebelah kiri Sayyidina Abu Bakar. Fa'ajlasahu ila yasari Abi Bakrin. Maknanya Abu Bakar berdiri sebelah kirinya Nabi. Jadi yang menjadi imam siapa? Nabi SAW. Cuma Nabi SAW masih sakit dan suara Nabi tak dapat didengar. Jadi Sayyidina Abu Bakar yang berdiri di sebelah Nabi itu menjadi muballigh. Setiap kali Nabi takbir, Sayyidina Abu Bakar akan kuatkan suara Allahu Akbar supaya boleh dengar sampai ke belakang. Dan ini satu lagi isyarat daripada Nabi SAW bahawa bagaimana sekalipun
kamu tak suka ke apa dan sebagainya, Sayyidina Abu Bakar lah the one who will replace me after this. And this is a clear significant signal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar solat sebelah tak pernah berlaku sebelah imam ada orang lain, belakang tu baru saf. Jadi mungkin ini Nabi gagahkan diri juga, sebab Nabi risau malam hari Khamis tu bila Rasulullah perintahkan suruh Abu Bakar ganti, ramai menolak. Anaknya sendiri pun, Sayyidatina Aisyah pun kata carilah orang lain. Jadi Nabi risau. Nabi risau bahawa umat Islam akan bergaduh, bertengkar memilih siapa yang akan mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita perasan juga Nabi tak pernah sebut secara eksplisit. Kan, Nabi tak pernah sebut secara sharih penggantiku ialah Abu Bakar. Ini pun satu pelajaran penting. Kan, makna Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan minta sahabat untuk melakukan syura. Ini prinsip dalam pemilihan pemimpin dalam Islam. Kemudian pada hari Ahad, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kesakitannya semakin bertambah semula. Maka pada hari tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Sayyidatina Aisyah dan bertanya, "Ya Aisyah, berapa banyak lagi duit yang ada dalam rumah kita ni?" Kemudian Aisyah pun kumpulkan dan menjumpai lebih kurang ada 7 dinar. Pemerintah Jaziratul Arab digeruni oleh kerajaan Rom dan Parsi, dalam rumahnya, dalam akaun banknya ada 7 dinar sahaja. Single digit, tuan-tuan. Bukan double digit, bukan 3 digit, single digit. 7 dinar sahaja. Apabila mendengar masih ada 7 dinar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Sayyidatina Aisyah at once, sekarang juga pergi sedekahkan duit ni. Kemudian Nabi pingsan. Aisyah buat kerja lain dulu. Yalah, banyak benda lain nak urus ni. Aisyah kata okeylah, nanti dia akan edarlah, dia akan bagi duit ni, tangguh dulu. Nabi terbangun. Nabi tanya pada Aisyah, dah edar, dah sedekah belum duit aku minta tadi? Aisyah kata belum sempat. Sedekahkan segera. Kemudian Nabi pingsan. Kemudian Aisyah pun tak sempat lagi duk ngurus. Nabi sedar, sekali lagi Nabi bertanya, dah sedekah belum 7 dinar tadi? Sampai Aisyah rasa ralat. Lalu Aisyah kata, yalah, sekarang juga dia pergi sedekahkan 7 dinar tersebut. Dan Aisyah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh dalam keadaan sedar tak sedar. Nabi menyebut, apa aku nak jawab? Apakah jawapan Muhammad bila bertemu dengan Tuhan dan di tangannya masih ada 7 dinar ini? Apakah jawapan Muhammad? Nabi mengulang-ulang, apakah jawapan Muhammad ketika menghadap Tuhan dan di tangannya masih ada 7 dinar ini? Dan kemudian Nabi SAW tanya, apa lagi yang aku ada? Pada ketika itu Nabi SAW juga memiliki beberapa orang hamba, ghilman, beberapa kira staff lah bahasa hari ni, beberapa orang PA, beberapa orang pekerja-pekerja. Nabi kata semua ni statusnya pada waktu itu statusnya hamba, hamba yang dimiliki. Nabi kata bebaskan semua. Setengah catatan mengatakan ada 4 orang. Salah seorang yang kita baca itu yang malam-malam Nabi ketuk rumah, pergi ambil bawa lampu untuk Nabi. Ada seorang lagi dan sebagainya. Tak semua yang kita tahu nama pun. Nabi kata bebaskan semua. 4 orang hamba ni bukan lagi milik aku, bebaskan semua. Tapi tak ada seorang pun yang balik rumah masing-masing. Dibebaskan, tapi semua duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna mereka duduk dengan Nabi ini bukan sebab terpaksa jadi staf pun, tapi sebab cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tanya, apa lagi yang ada? Aisyah kata ada senjata-senjata Nabi. Maknanya hidup Nabi ini hidup dengan senjata-senjatanya, dipenuhi dengan jihad. Ada pedang, ada perisai, baju besi, topi dan sebagainya. Rasulullah kata hadiahkan kepada orang-orang Islam. Maknanya ada sahabat-sahabat yang mendapat warisan pedang, perisai, baju besi Nabi, helmet Nabi SAW dan sebagainya. Dan kemudian Aisyah kata ada seekor keldai milik Nabi. Yang lain habis dah, bagi dah semua. Kemudian ada seekor keldai lagi ni. Rasulullah kata keldai pun bagi kat orang. Jadi maknanya dalam rumah Nabi apa harta yang tinggal? Tidak ada. Sehingga kan Aisyah terpaksa mempajak, maknanya banyak-banyak perisai Nabi SAW tadi, satu Aisyah tak bagi, tapi Aisyah bawa, Aisyah pergi pajak kepada seorang Yahudi. Daripada dulu orang Yahudi ni buat kerja ni.
pergi pajak kepada orang Yahudi ni, perisai ni, untuk mendapatkan 30 sa'an minasy-sya'ir, 30 cupak gandum untuk Aisyah makan. Dalam rumah tu makanan pun dah tak ada, maknanya semua habis bagi dah. Terpaksalah pergi pajak untuk dapat 30 cupak gandum. Dan pada Ahad malam itu, menurut setengah riwayat cerita, minyak di rumah Nabi untuk menyalakan lampu pun dah tak ada. Aisyah terpaksa pergi ke jiran-jiran yang lain, pinjam minyak lampu untuk menyalakan lampu dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memang betul-betul pergi tanpa meninggalkan sebarang harta. Sebagaimana hadis Nabi yang Nabi pernah sebut awal dulu, sebelum Nabi mati lagi. Nabi kata seorang Nabi itu la yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Seorang Nabi tak pernah mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warrathu al-ilm. Nabi-nabi hanya mewariskan ilmu. Sebab itulah al-ulama warasatul anbiya. Siapa jadi ulama, dialah dapat barang warisan daripada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi di rumah Aisyah habis tak ada apa. Dan ada satu cerita yang saya dengar, yang ni tak ada dalam kitab tapi saya dengar, Aisyah makan daripada 30 cupak tersebut sepanjang ketiadaan, maknanya semenjak daripada Nabi sebelum meninggal sampai hari Nabi meninggal, sampai lepas Nabi meninggal. Jadi 30 cupak ni tahan berapa lama? Makan hari-hari habislah. Tapi Aisyah makan, dia maknanya Aisyah nak masak, ambil tak habis-habis. Sampai Aisyah pun dah curious. Hari tu bukan banyak sangat 30 cupak. Jadi Aisyah pun buka balik dan cuba timbang. Oh, rupanya banyak ni. Bila Aisyah timbang je, esok tu habis. Selagi Aisyah tak timbang, Aisyah ambil cukup. Tapi once Aisyah timbang, esoknya gandum tersebut habis. Ini satu juga pelajaran bagi kita, tuan-tuan. Rezeki ini kiraannya bukan kiraan kita sebenarnya. Kalau Tuhan nak bagi, memang boleh cukup. Dan kalau Tuhan nak sekat, yang cukup pun jadi tak cukup. Itulah yang berlaku di rumah Nabi SAW pada hari Ahad. Apabila masuk hari Isnin, dan inilah dia hari di mana Nabi SAW pergi meninggalkan umat Islam. Pada waktu solat subuh, pada pagi Isnin, Sayyidina Abu Bakar menjadi imam, solat bersama dengan orang Islam. Tengah-tengah solat subuh, mereka terkejut. Sebab apa? Tiba-tiba nampak Nabi SAW membuka tirai yang memisahkan di antara masjid dengan rumah Nabi SAW. Jadi nampak Nabi buka tirai. Pasal tirai itu kat belah depan kan. Kalau kawasan Raudhah tu kan, tempat kubur Nabi itu kan belah depan. Jadi orang boleh nampak lah Nabi SAW buka tirai dan nampak wajah Nabi. Dan dalam setengah riwayat, sahabat cakap nampak wajah Nabi seperti waraqati suhuf, putih, pucat. Tetapi mereka juga perasan, ni tengah solat ni, masing-masing sentiasa curious bagaimana keadaan Nabi. Kalau Nabi duduk dalam, orang tak tahu. Jadi bila Nabi sendiri singkap tirai, nampak wajah Nabi pucat, tetapi Rasulullah SAW tabassama yadhak. Nabi tersenyum dalam keadaan hampir-hampir seolah-olah ketawa. Sebab apa? Nabi SAW melihat Abu Bakar sedang menjadi imam, dan di belakang Sayyidina Abu Bakar orang Islam berduyun-duyun, saf demi saf menunaikan solat subuh. Pemandangan terakhir yang Nabi lihat kepada umat Islam ialah satu pemandangan yang menyejukkan hati Nabi SAW. Nabi lihat umat Islam walaupun tiada Nabi menjadi imam, masih lagi kekal berada di belakang imam yang menggantikan Nabi menunaikan solat berjemaah. Jadi Nabi pun senyum dan Nabi pun gembira melihat perkara tersebut. Dan sahabat yang menceritakan hadis ni sebut, hampir-hampir semua orang nak terbatal solat. Sebab apa? Gembiranya melihat Nabi senyum. Semua orang menyangka bahawa Nabi SAW sembuh. Minggu lepas saya sebut kan, pemergian orang yang tersayang ni satu benda yang paling jauh dalam kepala kita. Orang lain kita boleh mudah terima orang tu meninggal, tapi orang yang kita sayang, kita akan sentiasa harap kalau dia sakit, dia mesti sembuh. Dia mesti sembuh punya. InsyaAllah tak ada, dia tak meninggal. Ini yang dalam perasaan dan hati para sahabat.
Jadi bila nampak Nabi senyum, sahabat-sahabat gembira, hampir-hampir nak batalkan solat. Dan Sayyidina Abu Bakar pun mendengar, duk kecoh-kecoh kat belakang macam dah ada bunyi-bunyi. Sayyidina Abu Bakar tahu ni maknanya mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk bersama-sama solat dengan mereka. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun dah melangkah ke belakang dah, nak masuk balik saf, nak kosongkan tempat imam. Tapi sahabat perasan pada waktu itu Nabi SAW memberikan isyarat, kama antum, teruskan solat, dan kemudian Nabi SAW pun menutup tirai, tanpa sahabat mengetahui bahawa itulah dia kali terakhir pandangan Nabi SAW kepada mereka dalam keadaan Nabi masih hidup. Nak ceritanya tuan-tuan, betapa gembiranya sahabat ni. Lepas habis solat subuh, orang semua cakap lah kat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak perasan kan tadi. Jadi orang semua cerita pada Abu Bakar bahawa tadi mereka nampak Nabi dah gembira. Sahabat cakap pada Abu Bakar, Alhamdulillah Nabi dah hilang dah sakitnya, dah boleh senyum dah. Jadi Sayyidina Abu Bakar yang dah berapa hari jadi imam, Sayyidina Abu Bakar tak balik rumah, sebab standby. Dan sebenarnya sepanjang Nabi sakit ni, semua sahabat memang duduk berkampung di masjid, tunggu dia. Macam kita lah kan, kalau orang masuk hospital lah, kita duduk berkunjung tunggu macam mana doktor. Jadi sahabat tunggu di masjid, sentiasa tunggu di masjid. Ramai sahabat tak balik, termasuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi bila sahabat bagi tahu pada Abu Bakar nampak Nabi macam dah sihat, Sayyidina Abu Bakar kata, Alhamdulillah, kalau macam tu maknanya Nabi dah diangkatkan sakitnya. Jadi kalau begitu pagi ni aku nak balik rumah aku yang satu lagi. Sayyidina Abu Bakar ni ramai bini ramai isteri. Kalau tuan-tuan ingat masa saya cerita Hajjatul Wada' pun kan, Sayyidina Abu Bakar kahwin lagi. Jadi ramai. Jadi salah seorang isteri Sayyidina Abu Bakar ni duduk jauh sikit di satu tempat bernama As-Sunnah. Saya cari-cari kat mana As-Sunnah. Bila saya tengok, saya jumpa katanya di luar Madinah, maknanya kena keluar dari Madinah. Jauh sikit lah. Sayyidina Abu Bakar kata, Alhamdulillah kalau Rasulullah dah sihat, okey lah, lepas ni Rasulullah jadi imam balik lah. Jadi Abu Bakar kata, aku nak balik sebab dah sampai giliran isteri yang duduk di tempat tersebut. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun naik kuda, baliklah ke rumah isterinya, jauh daripada Madinah, dengan menyangka bahawa Alhamdulillah keadaan sudah pun semakin baik. Kemudian apabila masuk waktu duha, orang yang dalam rumah Nabi perasan Nabi dah semakin sakit, tapi orang dalam rumah Nabi je lah yang perasan. Jadi pada waktu inilah Nabi SAW telah memanggil Sayyidatina Fatimah, dan kemudian berbisik dengan Sayyidatina Fatimah. Apabila Nabi berbisik, Sayyidatina Fatimah menangis. Kemudian Nabi panggil sekali lagi, dan Nabi berbisik lagi. Pada kali ini Sayyidatina Fatimah ketawa. Kemudian Sayyidatina Fatimah pun balik. Jadi bila Sayyidatina Fatimah keluar, Aisyah tarik, bagi tahu aku apa dia Nabi bisik. Apa dia Nabi bisik pada engkau yang membuatkan engkau menangis dan kemudian ketawa? Kemudian Fatimah kata, takkan aku nak pecahkan rahsia seorang Nabi yang diberitahu kepada aku. Aku takkan beritahu. Aisyah kata, aku tak tahu apa yang diberitahu kepada Fatimah, sehinggalah apabila Nabi dah wafat nanti, Aisyah pergi jumpa semula Fatimah dan tanya balik, hari itu apa dia yang Nabi SAW bisik pada engkau? Jadi rupa-rupanya apa yang Nabi bisikkan kepada Fatimah, Fatimah datang sebab Fatimah sedih, ni ayahnya, Fatimah sedih tengok ayahnya menangis sakit dan sebagainya. Lalu Nabi pun panggil, ni nak menenangkan Sayyidatina Fatimah. Jadi Nabi pertama sekali Nabi beritahu kepada Fatimah, wahai Fatimah, ini yang itu saya ada sebut kan, sebelum ni Jibril mengunjungi aku setiap bulan Ramadan dan khatam dengan aku Quran sekali sahaja. Tapi Ramadan baru ni aku telah khatam Quran, tadarus, belajar Quran dengan Jibril sebanyak 2 kali. Dan ketahuilah wahai Fatimah, tiada makna lain kepada perkara tersebut melainkan aku ni akan dijemput oleh Tuhan, dan aku sangat yakin masanya telah sampai. Mendengarkan perkara ni, Nabi SAW menangis. Sayyidatina Fatimah menangis. Dan Sayyidatina Fatimah kata, aku tak sanggup melihat engkau sakit, wahai ayahandaku.
Dan Nabi menjawab, insya-Allah wahai Fatimah, sesudah hari ini tidak ada lagi kesakitan. Jangan risau. Sesudah hari ini tidak ada lagi kesakitan. Bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa ajalnya akan tiba pada hari itu. Jadi Fatimah sedih menangis, kemudian Nabi panggil semula untuk menenangkan Fatimah, dan Nabi bisik perkara kedua, iaitu, maukah aku beritahu kepada engkau sesuatu yang akan menggembirakan engkau? Lalu Nabi beritahu kepada Fatimah bahawa awwalu, orang pertama daripada ahli keluargaku yang akan menyertai aku ialah engkau wahai Fatimah. Dan ini telah menggembirakan Sayyidatina Fatimah. Maknanya Fatimah tak perlu rasa rindu sebagaimana orang lain yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah dapat menyertai Nabi sesegera mungkin selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Fatimah bahawa, maukah aku beritahu apakah status engkau nanti di dalam syurga? Lalu Nabi pun memberitahu kepada Fatimah bahawa engkaulah sayyidatu nisa'il alamin. Engkaulah pemimpin wanita seluruh dunia. Hari ini hari wanita sedunia kan? Betul. Jadi patutnya wanita seluruh dunia mengkaji Sayyidatina Fatimah, sebab Nabi dah iktiraf, pengiktirafan yang confirm dan pasti bahawa ketua semua wanita must be the best wanita, betul tak? Mestilah mengkaji Sayyidatina Fatimah. Ikon bukan bagi orang Islam saja, bagi seluruh wanita seluruh dunia. Dan itulah yang menyebabkan Sayyidatina Fatimah gembira. Lalu keluarlah Fatimah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil juga Al-Hasan dan Al-Husain, cucu-cucunya yang disayangi. Nabi panggil dan Nabi peluk, Nabi cium, dan Nabi pesan supaya pada orang yang ada, jagalah Al-Hasan dan Al-Husain ni elok-elok. Dan dalam setengah riwayat juga pada ketika inilah Usamah bin Zaid. Kalau tuan-tuan masih ingat, apa last cerita kita tentang Usamah bin Zaid? Usamah dihantar ke Rom kan, tapi tak sempat pergi lagi, tengah camping di luar, pinggir outskirt of Madinah. Dan ketika mereka camping ni, mereka dengar Nabi SAW sakit. Jadi sahabat-sahabat masa tu decide, tak payah berangkat lagi, tunggu. Kalau kata Nabi sihat, alhamdulillah, okey kita berangkat. Dada berdebar-debar. Tapi bila sampai khabar kepada Usamah bahawa Nabi SAW dah tak jadi imam, dah tak solat lagi dan sebagainya, Usamah pun balik. Dan pada hari Isnin ini, pagi inilah Usamah datang mengunjungi Nabi SAW. Dan pada waktu ini, dalam riwayat menceritakan Nabi SAW sudah tidak mampu lagi nak bercakap sangat. Nabi nampak Usamah, Nabi pegang bahu Usamah, dan Nabi seolah-olah berdoa. Jadi Usamah tahu bahawa Nabi SAW sedang mendoakan Usamah, tapi dalam hatilah, sebab dah tak dengar suara Nabi SAW. Apabila menjelang waktu duha, Sayyidatina Aisyah perasan Nabi SAW dah terlalu rasa sakit. Inilah dia dah mula datangnya sakaratul maut. Dan Nabi menyebut kepada Aisyah, ya Aisyah, aku sedang merasai sakit daripada racun yang ada dalam makanan yang aku makan ketika perang Khaybar. Jadi Nabi beritahu, inilah dia antara mungkin puncanya Nabi SAW sakit. Dan Nabi tak habis-habis mengulangkan beberapa perkataan. Antara yang Nabi ulang perkataan ni ialah as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah solat dan jagalah orang yang kamu miliki, ataupun orang yang berada di bawah tanggungjawab kamu, hamba-hamba dan lain-lain. Nabi mengulang-ulang. Dan Sayyidatina Aisyah bercerita apa yang berlaku ketika sakaratul maut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berbicara dalam satu hadis, kata Aisyah, inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri. Di antara nikmat terbesar yang Allah beri kepada aku, kata Aisyah, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku pada hari giliranku dan ketika kepalanya di dadaku. Bermakna sepanjang sakaratul maut itu Nabi SAW bersandar di dada Sayyidatina Aisyah, bersandar. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqahu 'inda mautih. Dan antara nikmat yang aku dapat, orang lain tak dapat, ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah mencampurkan air liurku dengan air liur Nabi sebelum Rasulullah mati. Apa maknanya? Ada ceritanya. Apa ceritanya?
Ketika sakaratul maut ini, kebetulan adik Aisyah, Abdul Rahman, anak Abu Bakar juga masuk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perasan pada tangan Abdul Rahman bin Abu Bakar ada siwak. Jadi Nabi buat isyarat minta siwak. Nabi dah tak larat bercakap, Nabi minta isyarat, minta siwak. Jadi Aisyah pun minta daripada Abdul Rahman bagi siwak ni. Kemudian Aisyah tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, nak ke aku lembutkan?" Sebab kalau siwak kan dia ada dua hujung kan. Hujung ni kalau dah pakai, boleh nak pakai juga, tapi kena pakai hujung satu lagi lah. Jadi Aisyah kata, "Nak tak kalau aku lembutkan hujung yang satu lagi ni supaya Rasulullah boleh bersiwak?" Jadi kemudian Rasulullah pun angguk. Jadi ketika itulah Aisyah gigit-gigitkan hujung satu lagi siwak itu supaya jadi lembut dan berbulu. Kemudian Rasulullah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya itu maksud air liur Aisyah bercampur dengan air liur Nabi. Kemuliaan Aisyah kata orang lain tak dapat. Dan Aisyah kata Nabi bila bersiwak tiba-tiba seolah-olah orang tak sakit. Bersungguh-sungguh Nabi siwak, seolah-olah ada gagah, ada kekuatan untuk bersiwak. Bersungguh-sungguh Nabi siwak, membersihkan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi minta datangkan air, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil air dalam bekas untuk disapu ke muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ulama sebut sebenarnya pemergian kita, meninggalkan dunia ini seumpama kita ni hadir dalam solat. Sebagaimana kita ni disunatkan dalam solat untuk menghadap Allah dalam keadaan yang paling bersih, paling cantik, paling perfect. Sebenarnya begitulah sebaik-baiknya kita pergi meninggalkan dunia. Saya pun fikir juga bila baca ni, bukan ke yang menghadap Allah tu roh kita? Kan? Kadang-kadang banyak orang pada penghujung mungkin sebab dah tak larat, sebab dah sakit sebagainya, kan, kita punya fizikal dah lebih kurang aja lah, kan, dengan rambut mungkin serabai dengan apa sebagainya. Tapi sebaliknya yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini satu pengajaran penting juga, maknanya ketika kita wafat, ketika kita meninggal, kita sebenarnya menghadap Allah dengan roh dan jasad kita. Bukan hanya roh kita yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga jasad kita. Sebab tu tak tahu lah, ni amalan saya lah, mungkin terpulang masing-masing. Setiap kali saya gosok gigi, setiap kali saya siwak, setiap kali saya mandi betul-betul. Moga-moga kalaulah selepas itu nyawa saya dicabut, saya berada dalam keadaan yang paling bersih, dalam keadaan paling wangi, dalam keadaan tidak ada kotoran pada badan kita, memudahkan orang yang mengurus kita, dan juga kita dapat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang terbaik. Sebab tu biarlah kita sentiasa always dalam keadaan yang bersih dan kemas. Jadi Nabi SAW bersiwak, dan sepanjang Rasulullah membasuh wajah baginda Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah perasan mulut baginda Nabi terkumat kamit menyebut sesuatu. Jadi Sayyidatina Aisyah mendekatkan telinga dan cuba nak mendengar. Rupa-rupanya Nabi SAW menyebut, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." Tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya maut itu sakarat, ada sakarat, ada sakitnya. Dan Nabi mengulang-ulang, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." Maut itu sakitnya, maut itu sakit, maut itu sakit. Ini kan Nabi SAW pun merasakan sakit. Allahu a'lam apakah yang kita akan lalui. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dan memberikan kita kemudahan dan memberikan kita keselesaan sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Sayyidatina Aisyah perasan tiba-tiba Nabi SAW mengangkat kepala Nabi dan melihat ke atas rumah. Buat seketika. Pada waktu ini Sayyidatina Aisyah menyangka mungkin Nabi SAW sudah pun dicabut nyawa, sebab Nabi tak bergerak. Tapi tiba-tiba kemudian Nabi bercakap balik, dan Sayyidatina Aisyah sempat dengar apa yang Nabi cakap. Apa yang Nabi cakap? Nabi kata, "Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma arrafiqil a'la."
Dan penghujung itu diulang-ulang oleh Nabi, Ar-Rafiq al-A'la, Ar-Rafiq al-A'la, Ar-Rafiq al-A'la. Ketika Sayyidatina Aisyah mendengar ni, Sayyidatina Aisyah tak faham kenapa Nabi sebut macam tu. Setelah Nabi wafat, baru Aisyah teringat balik. Nabi SAW pernah menyebut bahawa setiap Nabi apabila nak dicabut nyawa akan diminta izin oleh malaikat. Hanya Nabi-Nabi lah. Kan, dalam setengah riwayat Nabi SAW kata nanti Jibril akan datang menghadap aku, memberi salam, dan Jibril akan memperkenalkan malaikat maut kepada aku, dan malaikat maut akan minta izin. Dan Aisyah teringat Nabi cerita setiap Nabi sebelum dicabut nyawa akan dipertontonkan kedudukannya di syurga nanti. Maknanya malaikat maut minta izin, maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kalau Nabi tak izinkan, apa jadi kalau Nabi tak izinkan? Tak matilah. Nabi boleh. Kan, malaikat maut minta izin untuk mencabut roh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak izinkan, tak mati. Barulah Aisyah faham apa yang Nabi sebut itulah rupanya jawapan dan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna tadi Nabi sebut tu? Nabi kata ma'al ladzina an'amta, bersama dengan orang yang engkau beri nikmat, an-nabiyyin, nabi-nabi, was-siddiqin, orang-orang yang benar, was-syuhada yang telah pergi, dan orang-orang soleh yang telah pergi. Allahumma ghfirli warhamni, ya Allah ampunkanlah aku dan berikanlah rahmat kepadaku, wa alhiqni birrafiqil a'la, ya Allah bawalah aku bersama dengan ar-rafiq al-a'la. Siapa dia ar-rafiq al-a'la ini? Kekasih yang tertinggi. Nabi mengulang-ulang kekasih yang tertinggi, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah Sayyidatina Aisyah faham maknanya yang Nabi tiba-tiba bercakap tu ialah Nabi menjawab kepada malaikat maut. Ketika malaikat maut tanya, nak aku ambil nyawa ke tidak? Maknanya jawapan Nabi ialah, ambillah nyawaku supaya aku bersama dengan orang-orang yang telah pergi. Aku dapat bersama dengan kekasihku yang tertinggi, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah dia antara kalimat-kalimat terakhir Nabi SAW sebelum akhirnya Nabi SAW meninggalkan dunia ini dan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan peristiwa ini berlaku ketika hujung waktu duha, dan setengah riwayat kata sudah pun masuk waktu zuhur, ketika masuk waktu tengah hari. Dan yang bersama dengan Nabi SAW ketika itu hanyalah beberapa orang, antaranya Sayyidatina Aisyah, dan setengah riwayat kata ada Usamah bin Zaid. Tapi Aisyah lah yang menemani Nabi ketika sakaratul maut, ketika Nabi SAW wafat. Apabila Nabi SAW wafat, apa yang berlaku kepada umat Islam? Berita Nabi SAW wafat ni sampai perlahan-lahan kepada umat Islam. Seorang demi seorang mula memberitahu kepada yang lain bahawa Aisyah bercakap bahawa Nabi SAW sudah pun pergi meninggalkan kita. Menurut Anas bin Malik yang hidup ketika itu, dia cerita di Madinah tidak ada hari yang lebih cantik dan lebih bercahaya selain daripada hari dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang paling gilang gemilang ialah ketika hari Nabi sampai di Madinah, ketika Nabi berhijrah. Azan.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Jadi pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, pada waktu tengah hari,
Inilah dia waktu di mana Nabi SAW pergi meninggalkan dunia ini dan menghembuskan nafas baginda yang terakhir pada umur baginda 63 tahun. Dan khabar ini sampai kepada seluruh umat Islam dalam keadaan ianya seumpama menjadi satu berita musibah yang paling besar yang tidak pernah ada musibah sebegitu rupa. Sehingga disebut oleh Sayyidina Anas, hari yang paling menggembirakan dan hari yang paling gilang gemilang di Madinah ialah hari ketika Nabi SAW datang ke Madinah berhijrah. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi, dan pada hari Rasulullah SAW wafat, azlama minha kulla syai'. Kata Anas, seolah-olah Madinah menjadi gelap gelita. Semua sahabat seolah-olah jadi keluh tidak terkata. Ada yang tak bercakap dah, ada yang berdiri tak tahu nak buat apa, ada yang terduduk tak bangun-bangun. Dan dalam setengah riwayat Sayyidina Anas kata, sehingga kami rasa seolah-olah tangan kami sendiri pun kami dah tak nampak. Bukan sebab gelapnya hari itu, tapi sebab murungnya, kemurungan yang berlaku disebabkan apabila mereka mendapat tahu bahawa Nabi SAW pergi meninggalkan mereka. Dan kenapa sedihnya itu ialah kerana mereka faham bahawa apabila Nabi SAW sudah tiada, bukan sahaja jasad Nabi yang tiada lagi di dunia, tetapi mereka berpisah dengan satu sosok yang mewarnai hidup mereka selama ini dan menunjukkan kepada mereka kehidupan dan menjadi penghubung di antara langit dan bumi. Apa lagi yang ada selepas ini kalaulah tiada Nabi SAW? Saya tak pasti tuan-tuan, tapi saya sendiri pun bila baca macam ni, bila sampai di sini saya pun rasa habis dah. Cerita pun habis dah. Kita dah bersama-sama membaca cerita ni sekian lama kan. Kita ni baru 5 tahun 6 tahun ni. Sahabat duduk dengan Nabi 23 tahun. Kita yang bersama dengan Nabi dalam tulisan 5-6 tahun ni pun kita dapat merasa betapa indahnya, betapa warna-warninya, betapa cantiknya dapat belajar daripada hidup bersama dengan Nabi SAW. Habis dah cerita ni tuan-tuan. Lepas habis tak ada dah. Saya pun tak tahu, saya jadi nak ajar apa lagi tak tahu dah. Ini kita. Jadi bayangkan sahabat radhiyallahu anhum yang ada di Madinah ketika itu. Sehingga rupa-rupanya Rasulullah SAW pernah menyebut satu hadis, "Idza asaba ahadukum musibah falyadhkur masabahu bi fa innaha a'zamul masaib." Nabi pesan pada sahabat, kalau siapa-siapa nanti, ni sebelum Nabi wafat, kalau siapa-siapa di kalangan kamu ditimpa musibah, rasa berat, rasa murung, rasa depression, anxiety dan sebagainya, tak apa, nanti kamu kenanglah musibah yang ditimpa oleh kamu yang disebabkan oleh aku. Musibah apa? Yang disebabkan oleh Rasulullah, musibah apa? Musibah kematian dan kewafatan Rasulullah. Kamu kenangkanlah musibah itu, kerana sesungguhnya itu ialah a'zamul masaib. Itulah musibah terbesar. Bermakna apa-apa musibah yang selain daripada itu semua tak ada apalah. Dan memang betul itulah yang dirasai oleh para sahabat pada hari tersebut. Sehingga kan orang seperti Sayyidina Umar, orang yang paling rasional, orang yang paling faqih, yang paling faham Quran, yang kadang-kadang pandangannya lebih tepat daripada pandangan Nabi dalam banyak kes, kan? Allah membenarkan pandangan Umar dalam kes perang Badar, dalam itu, dalam ini. Orang yang paling rasional, Al-Faruq, orang yang tahu mana yang salah, mana yang betul. Bila sampai kepada dia khabar Nabi SAW wafat, dia berdiri dan bertempik dalam masjid macam orang tak betul. Disebut ka'annahu ghaba wa'yuh, seperti hilang akal. Dan dia menjerit kepada semua orang, dia kata apa? Ma mata Muhammad, Rasulullah SAW tidak mati, walakinnahu dhahaba ila rabbih kama dhahaba Musa bin Imran. Dia pergi berjumpa Tuhan sebagaimana Musa berjumpa Tuhan selama 40 hari dan akan kembali. Muhammad akan kembali. Maknanya dia kata ini hanya satu proses, sebagaimana banyak lagi proses-proses yang dilalui bersama dengan Nabi. Sebagaimana Nabi Musa pergi meninggalkan Bani Israel 40 hari dan datang balik,
Itu dah sebenarnya yang berlaku pada hari ini. Dan kemudian Sayyidina Umar kata, "Falyaqta'na aydiya rijal wa arjuluhum za'amu annahu mat." Siapa-siapa sebut pada aku dan percaya bahawa Muhammad mati, aku akan potong kaki dan tangan dia. Sayyidina Umar mengulang-ulang. Sayyidina Umar Al-Khattab. Sehinggalah datangnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khabar sampai kepada Abu Bakar agak lambat lah kan, sebab Abu Bakar duduk, dia balik rumah jauh sikit. Jadi Abu Bakar baru dapat cerita lambat sikit, barulah dia pun naik kuda dan datang ke Masjid Nabawi. Dan ketika dia masuk ke dalam Masjid Nabawi, nampak Sayyidina Umar tengah bertepik-tepik cakap dengan semua orang ni. Sayyidina Abu Bakar abaikan. Sayyidina Abu Bakar tak bercakap dengan siapa-siapa dan terus masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nampak Aisyah ada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Sayyidina Abu Bakar sampai, Sayyidina Abu Bakar melihat jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditutup dengan kain. Ni belum mandi, belum kafan lagi, maknanya baru tutup dengan kain, baru lepas meninggal. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang menghampiri jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar menyingkap kain tersebut untuk melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Abu Bakar menangis. Menangis Sayyidina Abu Bakar dan menyebut, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kalaulah perlu dikorbankan ibu dan ayahku demi menggantikanmu ya Rasulullah, ambillah ibu dan ayahku. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ambillah ibu dan ayahku, kenapa engkau harus pergi ya Rasulullah? Dan kemudian Sayyidina Abu Bakar menyebut, "Ammal mautah allati 'alaika faqad mitha." Maka sesungguhnya ya Rasulullah, aku yakin kematian yang telah dijanjikan kepada engkau, inilah dia kematiannya. Sayyidina Abu Bakar menerima bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar telah pergi. Dan dalam setengah riwayat lain, Sayyidina Abu Bakar disebutkan melafazkan ataupun memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melihat wajah Nabi, "Ma atyabaka ya Rasulullah, ma tibta ya Rasulullah." Ya Rasulullah, cantik sungguh wajahmu ketika hidup dan cantik sungguh wajahmu ketika mati. Dan Sayyidina Abu Bakar mengucup dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menutup semula jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar keluar ke dalam masjid. Orang dah kecoh. Semua orang tak tahu nak buat apa. Sayyidina Umar dah mengamuk. Sayyidina Abu Bakar dah keluar dan menyebut, "Ijlis ya Umar, duduk Umar." Sebab apa? Umar dah tak waras. Abu Bakar kata, "Duduk Umar." Umar tak duduk. Ini Umar. Umar tak duduk, dia berjerit lagi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar abaikan dia dan Sayyidina Abu Bakar pergi ke mimbar, tapi tak naik. Adab sahabat dengan Nabi, setiap sahabat yang menjadi khalifah setelah Nabi, tak ada seorang pun yang naik atas mimbar tu. Semua berkhutbah di tangga mimbar sahaja. Tak ada siapa yang naik atas di tempat Nabi SAW berkhutbah. Mereka berdiri di depan mimbar saja, kerana mimbar itu mimbar Nabi SAW. Jadi Sayyidina Abu Bakar berdiri di depan mimbar, kemudian memuji Allah dan menyebutkan satu ucapan, "Amma ba'd, fa inna man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Wahai orang Islam, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah aku sebutkan di sini bahawa Muhammad telah pun pergi. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, ketahuilah bahawa Allah itu sentiasa hidup dan tidak akan mati. Kemudian Sayyidina Abu Bakar membaca ayat Quran, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutil inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Surah Ali Imran ayat 144. Tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul dan telah pergi sebelumnya rasul-rasul yang lain. Adakah hanya kerana apabila dia mati meninggalkan kamu, kamu berbolak balik, kamu berpatah balik, kamu menjadi tidak betul? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Barang siapa yang berbolak balik, berpatah balik, kembali kepada kekufuran dan sebagainya,
Allah sedikit pun tidak mudarat. Sedikit pun tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas ganjaran yang selayaknya bagi orang-orang yang bersyukur. Mendengarkan kenyataan Sayyidina Abu Bakar ini, kata Sayyidina Umar kata, fa wallahi ma in sami'tu Abu Bakrin talaha fahuwitu ilal ard. Sebaik sahaja aku mendengar Abu Bakar membacakan ayat ini, aku terduduk, terkelepuk jatuh. Ma tahmiluni qadamai, kaki aku tak boleh nak berdiri dah, nak menampung badan aku lagi. Kerana pada waktu itulah barulah aku betul-betul sedar bahawa sesungguhnya memang Rasulullah telah pun pergi meninggalkan kami semua. Seolah-olah aku pertama kali mendengar ayat tersebut. Ayat ni turun lama dah. Seolah-olah, kata Sayyidina Umar, pertama kali aku mendengar ayat tersebut. Jadi antara ulasan Imam Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi, dia mengulas, dia kata inilah dia antara satu tanda-tanda bahawa layaknya Sayyidina Abu Bakar menggantikan Nabi SAW ketika semua orang menjadi tak betul. Bukan orang biasa saja yang jadi tak betul, orang hebat seperti Umar pun jadi tak betul. Sayyidina Abu Bakar teguh dan berani menyatakan hakikat. Inilah dia. Imam Al-Qurtubi kata inilah makna berani. Orang berani ialah orang yang ketika konflik, ketika krisis, ketika berlaku huru-hara, dia tetap dengan pendirian dia. Ini orang yang berani. Sayyidina Abu Bakar mengingatkan kepada semua tentang hakikat sebenar bahawa memang Rasulullah SAW telah pergi. Jadi di sinilah antara tanda bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan pengganti yang layak. Jadi hari Isnin tengah hari itu, sahabat radhiyallahu anhum sebenarnya semua bermuram durja. Tetapi walaupun demikian, jenazah Nabi masih di bilik Sayyidatina Aisyah. Sahabat terus berkumpul di satu tempat bernama Saqifah Bani Sa'adah. Apa yang berlaku di sini? Proses memilih pengganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ceritanya saya tak bacakan malam ni. Satu cerita yang panjang dan perlukan ulasan yang lebih. Tapi nak ceritanya, proses tersebut berlaku pada hari Isnin, hari Nabi meninggal dalam keadaan jenazah masih tak diurus. Poin saya nak sebut sini apa maknanya? Apa yang sahabat faham? Kenapa tak urus jenazah Nabi dulu? Ini jenazah Nabi ni, ditinggalkannya dalam bilik ni. Semua pergi melantik pemimpin. Sahabat faham pentingnya pemimpin ada dalam ummah ni. Tak boleh ada satu masa, ada satu saat, melainkan mesti ada pemimpin. Selagi tidak ada pemimpin, segala perkara tidak boleh akan stabil dan boleh berlaku macam-macam masalah. Jadi jenazah Nabi dibiarkan dulu sehinggalah sampai waktu malam. Jadi pada waktu malam, setengah ahli keluarga Nabi SAW dah datang jenguk balik, bincang dengan Sayyidatina Aisyah macam mana nak urus jenazah Nabi ni. Persoalan yang timbul ialah, adakah kita nak mandikan jenazah Nabi sebagaimana jenazah yang lain, iaitu telanjang. Jenazah lain kena buka baju kan, kecuali orang syahid. Orang syahid dalam keadaan dia begitu, kuburkan terus. Selain orang syahid, basuh mandi jenazah, buka baju. Jadi sahabat duk sembang ni. Dan antara yang maknanya berbincang ketika itu ialah ahli keluarga terdekat Nabi, iaitu Al-Abbas, pakcik Nabi, anaknya Fadl, anaknya Qutham. Ada dua orang anak, Fadl dan Qutham. Ni sepupu-sepupu Nabi SAW. Dan setengah riwayat kata Usamah bin Zaid pun ada. Jadi masing-masing bincang macam mana ni, tak tergamak nak buka baju Nabi, nak telanjangkan Nabi, tak sampai hati. Jadi bincang punya bincang, Allah takdirkan mereka semua bincang sampai mengantuk. Malam tu tertidur, semua tertidur malam tu, letih. Dan semua yang berbincang malam tu tertidur, dan mereka sebut ketika mereka tidur mereka mendengar suara. Dan bila mereka bangun, masing-masing duk sebut, kau semalam tidur dengar suara tak? Apa suara tu sebut? Suara tu bagi tahu macam mana nak urus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pun tak tahu suara tu suara siapalah, tapi dengar dalam tidur. Suara tu menyebut bahawa mandikanlah Rasulullah dalam keadaan sebagaimana baginda dalam keadaan memakai baju, dalam keadaan memakai ghamis, memakai jubah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing sepakatlah mandikan Nabi dalam keadaan begitu. Jadi ada seorang yang
simbahkan air, ada seorang yang pegang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada seorang yang pangku Nabi dan simbahkan air, mandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatina Aisyah jealous, cemburu melihat orang memandikan suaminya. Seumur hidup dia bersama dengan suaminya, tak pernah ada orang lain mandikan Nabi kecuali kalau di rumah dia hanya dia yang mandikan suaminya. Jadi Aisyah kata, kalaulah aku tahu macam tu mereka mandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak benarkan mereka mandikan Nabi, biar isteri-isteri je yang menguruskan, sebab isteri-isteri je yang pernah mandikan Nabi, tak pernah ada orang lain mandi dengan Nabi. Sayyidatina Aisyah. Kemudian selesai mandi, sahabat pun mengkafankan Nabi dengan 3 helai kain suhul. Kain suhul ni kain yang datang daripada satu tempat bernama Suhul, di mana di Yaman. Jadi Yaman ni memang daripada dulu menghasilkan kain-kain yang baik, dan kain yang terbaik itulah yang dikafankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa sebarang jubah. Tidak ada jubah luar pula yang dipakai pada Nabi, dan tidak dipakaikan kepada Nabi imamah, serban Nabi tak dipakaikan. Jadi maknanya ketika dikafankan, Nabi dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam terdedah. Nah, ni kenapa diceritakan, sebab mungkin setengah generasi dulu ada yang mengkafankan ulama'-ulama'nya dengan serbannya. Sebab mereka tak pernah nampak ulama' tu cabut serban, jadi tak sampai hati. Jadi ada setengah yang kata kita kafankan dengan serban, tapi memang ulama' tarjihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak dikafankan dengan serban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dah kafankan, diletakkan di atas firash ataupun tempat tidur, alas tidur, bukan katil pun sebenarnya, alas saja. Dan kemudian disolatkan, Nabi disolatkan. Dan Nabi disolatkan jenazah tanpa imam. Nabi disolat jenazah kan tanpa imam. Sebab apa? Imam masih tak selesai lantik lagi. Ketika ini imam masih belum selesai lantik lagi. Itu maknanya proses berbincang di Saqifah ni sebenarnya proses yang panjang. Kita selalu baca cerita tu macam pendek je kan tuan-tuan. Berlaku konflik, itu yang panjang sikit. Jadi ketika Nabi ni hari Selasa, dah masuk hari Selasa tuan-tuan, hari Isnin Nabi meninggal, dah masuk hari Selasa. Jadi macam mana orang solat? Masing-masing solat bersendirian. Jadi setiap kali satu batch masuk 10 orang. Mula-mula orang lelaki dulu, 10 orang masuk, semua akan solat jenazah untuk Nabi secara fardi, secara individu. Habis orang lelaki, orang perempuan pula berbondong-bondong tukar, 10 orang. Dan yang menariknya, habis orang perempuan, siapa pula yang masuk? Kanak-kanak. As-sibyan, kanak-kanak pun nak masuk solatkan Nabi, masuk berbondong-bondong, bergilir-gilir, budak-budak semayangkan jenazah Nabi. Habis yang budak-budak, para hamba, golongan hamba. Ini memang dulu punya cerita lah kan? Jadi hamba pula yang masuk, kemudian solat jenazahkan Nabi, hingga pada akhirnya seluruh Madinah selesai solatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak ada imam. Jadi ada orang kata, macam mana tu Ustaz? Tak ada jemaah tu kan. Nabi sebut kalau orang yang husnul khatimah, jemaah solat jenazahnya lebih daripada 40 orang. Ni Nabi pun tak ada jemaah ni. Tapi yang solat berapa ramai? Seluruh penduduk Madinah solatkan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian timbul satu persoalan lain, macam mana nak kuburkan Nabi ni, di mana nak kuburkan Nabi. Setengah kata kita kuburkan di mimbar Nabi di luar sana, setengah kata kita kuburkan di Baqi', sebab orang lain semua kubur kat sana. Sehinggalah datang Abu Bakar As-Siddiq dan menyebut, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang Nabi melainkan dia akan dicabut nyawa di mana tempat dia dikebumikan. Jadi bila mendengar kata-kata Abu Bakar ni, semua setuju, sepakat bahawa Nabi mesti dikebumikan di atas tapak Nabi SAW meninggal, iaitu di atas katil Nabi, maknanya alih katil. Jadi sahabat Abu Talhah alihkan, dia bukan katil pun lah, alas alihkan, lalu mereka pun menggali liang lahat Nabi SAW, dan kemudian di situlah Nabi SAW disimpan, ditanam dan dikambuskanlah. Dan kubur Nabi pada waktu itu disebut sedikit tinggi daripada bumi, sebab kadang-kadang kita hari ni pergi Baqi' tengok dia rata kan. Jadi orang bincang kubur Nabi macam mana rupa bentuk dia, masih yang asal. Jadi ulama sepakat kubur Nabi tu dia tinggi sikit, macam yang pengamalan kita di Malaysia ni lah, tanah tu tinggi sikit, kubur Nabi begitu.
Dan pada waktu inilah Sayyidatina Fatimah masuk, melihat ayahnya dikambuskan. Sayyidatina Fatimah menangis, dan Sayyidatina Fatimah menyebut, tergamak kamu semua mengambus tanah, meletakkan tanah ke atas ayahku. Tergamak kamu semua menutupi jenazah ayahku dengan tanah. Maknanya masih lagi merasa sedih. Jadi sahabat pun teruskanlah untuk sempurnakan pengebumian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah dia pemergian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Dan dengan itu sebenarnya berakhirlah sirah dan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia tidak lagi serupa, dunia tidak lagi sama. Dan itulah yang difahami oleh penjaga Nabi sejak kecil yang bernama Ummu Aiman. Sayyidina Abu Bakar bila Nabi meninggal terus pergi ziarah Ummu Aiman. Ummu Aiman ni ialah siapa dia? Yang menjaga Nabi semenjak Nabi kecil. Jadi Sayyidina Abu Bakar sampai nampak Ummu Aiman menangis. Abu Bakar tenangkan, tenang wahai Ummu Aiman, tak apalah. Nabi dah pergi, insya-Allah tak lama lagi kita pula akan pergi bersama-sama menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Aiman sebut, aku menangis bukan kerana kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin bahawa semua manusia akan mati. Aku tak sedih sebab itu. Ummu Aiman kata, aku sedih kerana apabila perginya Rasulullah, inqata'a, terputuslah wahyu daripada langit. Selepas ini apa nak jadi, kita sesama kita jelah, bergaduhlah kita menentukan. Dan mereka tahu bahawa hari-hari yang akan dilalui sesudah ini merupakan hari-hari yang gelap. Akan datang musibah demi musibah, dan memang betul masuk sahaja nanti bila Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, dah ada orang murtad. Betul lah kata-kata Nabi. Maknanya Nabi pergi sahaja daripada dunia ini, bermulalah episod-episod ujian dan fitnah ke atas umat Islam sampailah ke akhir zaman. Jadi yang demikianlah mengakhiri kitab yang telah pun kita bacakan, Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pengakhiran ni saya mohon maaf di atas segala kekurangan dan kesilapan, dan saya yakin banyak sebenarnya kesilapan-kesilapan. Dan saya maklumkan di sini bahawa setiap kali saya mengajar, saya cuba sedaya upaya untuk membuat persiapan. Walaupun mungkin kuliahnya 40 minit antara maghrib hingga isyak, saya mengambil masa berjam-jam sebenarnya setiap minggu untuk saya study. Saya buat persiapan untuk menyampaikan kepada tuan-tuan, sebab saya takut saya cerita benda yang salah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu apa yang saya sampaikan ni bukan sebab saya pandai, bukan sebab ulama faham, tapi kita hanya dipilih oleh Allah untuk mendengar kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak surau-surau ni yang terpilih, banyak-banyak kitab-kitab ni yang terpilih, dan banyak-banyak orang tuan-tuan yang terpilih. Yang memilihnya bukan saya, yang memilihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin menyampaikan cerita tentang Nabi kepada telinga tuan-tuan. Saya hanyalah asbab. Jadi saya mohon maaf kalau ada tersilap, kalau ada terkurang, dan kalau ada yang baik itu mohon sampaikanlah, kongsikanlah dengan orang lain. Adapun selepas ini macam mana kuliah, wallahu alam, nanti kita boleh bincanglah selepas bulan puasa. Macam mana tadi pun ada hutang satu cerita kan, cerita yang berlaku di Saqifah tu pun tak diceritakan lagi. Terpulanglah kepada pengurusan surau macam mana selepas ini. Tapi saya sudah sempurnakan amanah menghabiskan kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, yang saya sendiri pun tak sangka boleh habislah. Sebelum Covid, sampai masa Covid, masa Covid tu saya putus asa dah. Saya kata tak sambung dah lepas ni. Alhamdulillah sambung balik kan. Maknanya Allah nak juga kita dengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sampai habis. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala di atas asbab ini memberi izin untuk kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku rindu untuk berjumpa dengan ikhwani, saudara-saudaraku. Sahabat tanya, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah yang kau rindukan? Bukan, kau ashabi. Kamu semua sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Habis sahabat tanya, siapa pula saudara-saudara kau ya Rasulullah? Ikhwani, kata Rasulullah, saudaraku ialah orang yang tak pernah pun melihat wajahku, tak pernah bertemu dengan aku, tetapi beriman dengan aku dan sentiasa rindu untuk bertemu denganku. Aku tak sabar untuk berjumpa dengan mereka di telagaku nanti, dan aku tak sabar untuk berjumpa dengan mereka di syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Moga-moga kita semua itulah yang Allah pilih menjadi ikhwan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
duduk di dalam syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah terima ini sebagai satu asbab kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa niyatan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma adkhilna jannataka ya Allah. Allahumma adkhilna jannataka ya Allah ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.